Shalom, masa untuk Rhapsody Reality, masa untuk santapan rohani. Haleluya. Hari ini 18 September dan Pastor Chris berkongsikan firman yang sangat penting dalam hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu tentang jangan abaikan dorongan untuk berdoa. Jangan abaikan dorongan untuk berdoa. Haleluya. Ayat Injil pembukaan kita dari Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Oleh itu, tundukkanlah dirimu kepada Allah. Lawanlah iblis, maka dia akan melarikan diri daripada kamu." Puji Tuhan. Sebagai orang Kristen, ianya penting bagi kamu untuk mengetahui bagaimana untuk betul-betul menikmati kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kamu dan bagaimana untuk bertindak balas secara rohani apabila perkara-perkara yang tertentu berlaku di sekitar kamu. Haleluya. Inilah sebabnya mengapa doa itu begitu penting. Apabila kita berdoa, sesuatu berlaku. Amin. Dia tidak pernah menyuruh kita berdoa dengan sia-sia. Tidak. Bila-bila sahaja kamu mempunyai keinginan untuk berdoa, jangan abaikannya. Sekali lagi, bila-bila sahaja kamu mempunyai keinginan untuk berdoa, jangan abaikannya. Haleluya. Setiap orang yang mempunyai Roh Kudus pasti akan memiliki dorongan untuk berdoa dari masa ke masa kerana dia sendiri adalah roh yang berdoa. Puji Tuhan. Dia mengajar kita untuk berdoa dan dia berdoa melalui kita. Haleluya. Dia menggerakkan hati kita untuk berdoa dan malah dia meletakkan perkataan-perkataan di mulut kita untuk berdoa. Haleluya. Selagi kamu menjalani kehidupan yang dipimpin oleh Roh, kamu akan sentiasa mempunyai keinginan untuk berdoa. Jika tidak, bagaimana kamu dapat menentang iblis? Iblis adalah makhluk roh. Kita tidak melawannya dengan kekuatan otot-otot atau fizikal. Kita tidak menentangnya dengan benda-benda duniawi. Kita melawannya dengan iman kita. Amin. Alkitab mengatakan, lawanlah iblis, maka dia akan melarikan diri. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 4 ayat 7. Dia tidak mempunyai pilihan, yaitu iblis tidak mempunyai pilihan. Dia takut akan kita kerana nama Yesus. Haleluya. Apabila kamu mengerti kuasa yang sangat besar ini telah diberikan kepada kamu untuk melumpuhkan segala aktivitas syaitan, sama ada dalam hidupmu, dalam hidup orang yang kamu kasihi, di bandar atau di negara kamu pasti ingin berdoa. Haleluya. Jangan duduk mendiamkan diri dan membiarkan iblis mengamuk di sekeliling kamu. Berdoalah. Gunakan nama Yesus untuk melawannya. Ketika kamu bersekutu dengan Tuhan dalam doa, Roh Kudus akan menunjukkan kepada kamu perkara-perkara yang harus kamu doakan dan bagaimana untuk berdoa. Dia akan mengajar kamu bagaimana untuk menangani perkara-perkara di alam roh dan menang. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Bapa yang diberkati atas keistimewaan untuk berdoa dan anugerah untuk berdoa dalam bahasa roh. Aku bertindak balas kepada bimbingan dan dorongan roh untuk memasuki
memastikan bahwa melalui doa, kehendak-Mu dibangunkan di bumi seperti yang di syurga, dan karakter dan personaliti-Mu dinyatakan melalui aku. Dalam nama Yesus. Amin. Untuk mendalami perkongsian firman kita pada hari ini, sila pelajari Injil-Injil berikut. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 1 Korintus 14 ayat 2. Puji Tuhan! Dari pembelajaran kita pada hari ini, kita mendapat tahu bahwa ianya sangat penting untuk kita berdoa. Haleluya! Apabila kita berdoa, kita mengaktifkan kuasa roh kita untuk melawan segala roh jahat di sekeliling kita dan di seluruh tempat di dunia ini. Hebat bukan? Jadi, apabila kita berdoa, kita dapat menerima bimbingan dan ajaran dari Roh Kudus yang memastikan kita akan sentiasa memperoleh kemenangan di atas segala situasi dan keadaan. Puji Tuhan. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kongsikan perkongsian ini dengan teman-teman yang lain supaya firman ini dapat memberkati mereka juga. Shalom dan Tuhan berkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.